wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk video kali ini ianya adalah sambungan untuk video yang sebelumnya mengenai tajuk pilihan raya. Okey, pada video yang sebelumnya saya dah terangkan apa maksud pilihan raya. Bagaimana kita nak menjalankan pilihan raya? Apa ciri-ciri pilihan raya dan apa jenis-jenis pilihan raya? Ada pilihan raya kecil, ada pilihan raya umum. Kalau nak jadi calon macam mana? Kalau nak jadi pengundi macam mana? Okey, untuk hari ini adalah bahagian kedua mengenai pilihan raya, dan pada hari ini saya akan mengajar dua subtopik penting ataupun dua perkara penting dalam pilihan raya, dan ini adalah learning outcome ataupun apa yang kamu akan dapat di akhir video saya, iaitu yang pertama, kamu akan tahu mengenai bagaimana proses-proses pilihan raya dijalankan di negara kita, dan yang kedua, kamu akan tahu mengenai kenapa pentingnya kita menjalankan pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya, tak boleh ke? Kena ada ke pilihan raya dalam sebuah negara? Iaitu yang kamu akan belajar dalam video saya pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada perkara pertama yang saya akan ajar, iaitu mengenai proses pilihan raya. Macam mana proses pilihan raya itu berlaku? Okey, apa langkah yang pertama dalam kita nak menjalankan pilihan raya? Okey, apa langkah yang terakhir? Selepas itu nak buat apa dan sebagainya. Okey, hari ini saya akan terangkan supaya nanti bila adanya proses pilihan raya, kamu boleh menjalankan pilihan raya tersebut dengan lancar bila kamu dah tahu proses-proses ini. Okey, proses pilihan raya yang pertama dimulakan dengan penetapan tarikh penamaan calon. Okey, ini adalah tarikh di mana SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya dia akan berbincang, okey, dalam kalangan mereka untuk mereka tetapkan tarikh. Okey, tetapkan tarikh bila kita nak adakan proses penamaan calon. Hari penamaan calon di mana calon-calon boleh mendaftar untuk beri nama. Okey, saya nak bertanding. Okey, saya dah memenuhi kriteria, beri surat-surat dan dokumen dan sebagainya. Okey, so bila SPR dah tetapkan, okey, tarikh ini adalah tarikh yang sesuai untuk kita buat penamaan calon, di situlah ianya bergerak kepada proses yang kedua, iaitu hari penamaan calon, hari pendaftar kepada calon-calon yang ingin bertanding. Dan pada hari ini penamaan calon inilah calon-calon yang mewakili parti politik, yang mewakili yang menjadi calon bebas, mereka akan datang berjumpa dengan SPRM untuk mereka memberikan dokumen-dokumen yang penting. Okey, dan memberitahu syarat-syarat yang mana mereka dah penuhi untuk mereka cari calon yang layak. Okey, untuk bertanding. Okey, dan bila dah ada hari penamaan calon, di sinilah SPR akan berbincang, dia akan memilih calon mana yang boleh bertanding, calon mana yang telah memenuhi kriteria, okey, untuk bertanding, calon mana yang tidak boleh bertanding, apa kriteria yang tidak dipenuhinya. Dia akan umumkan kepada calon kenapa mereka ini tidak boleh bertanding dan kenapa mereka ini boleh bertanding dan sebagainya. Okey, itu adalah pada peringkat yang kedua. Bila bergerak kepada peringkat yang ketiga, bila calon-calon dah dapat pengumuman daripada SPR, okey, ini adalah calon-calon yang layak bertanding. Jadi calon-calon yang layak bertanding ini, mereka akan mula menyediakan manifesto. Apa itu manifesto? Manifesto adalah kita panggil perkara-perkara yang mereka ingin lakukan ataupun yang mereka janjikan kepada rakyat, kepada rakyat untuk menarik rakyat mengundi mereka. Contohnya lazimnya kalau kamu tengok dalam TV, okey, dalam ucapan-ucapan bila calon-calon ini bertanding, okey, undilah saya. Kalau undi saya akan berikan pendidikan percuma kepada rakyat-rakyat. Saya akan baiki semua jalan raya. Saya akan buat ini, saya akan buat itu. Saya akan menjaga kebajikan semua rakyat. Itu kita panggil manifesto. Dan apa orang kata tujuan manifesto ni adalah untuk menarik mengundi mereka. Okey.
Okey, dan lazimnya apa yang rakyat harapkan daripada manifesto tersebut, kamu sebagai rakyat apa yang kamu harap daripada manifesto yang diberikan? Sudah semestinya yang diharapkan manifesto itu dijalankan seperti yang dijanjikan. Okey, itu adalah manifesto. Okey, bila mereka dah buat penyediaan manifesto, ini adalah perkara-perkara yang kita akan buat untuk rakyat kalau kita menjadi kerajaan atau kita dipilih menjadi wakil rakyat. Okey, di situlah ianya bergerak kepada langkah yang keempat ataupun proses yang keempat, kempen pilihan raya. Di sinilah di mana berlakunya proses berkempen. Wakil-wakil rakyat, calon-calon akan turun ke pedalaman, turun berjumpa dengan rakyat, buat jamuan, buat ini, berjumpa dengan orang-orang ini. Okey, buat satu majlis ucapan, majlis syarahan. Okey, buat apa tu, orang kata pidato dan sebagainya yang dikunjungi oleh rakyat-rakyat. Okey, dan rakyat-rakyat inilah yang akan melihat dan orang kata memerhatikan mereka. Di situlah rakyat akan buat perbandingan calon mana yang layak. Manifesto calon ini, adakah manifesto calon ini bagus daripada calon ini? Okey, adakah calon ini jujur untuk membantu rakyat? Adakah calon ini tidak jujur dalam membantu rakyat? Di sini, okey, dalam proses berkempen inilah calon-calon akan melakukan apa-apa saja cara supaya dapat mengambil hati rakyat untuk mengundi mereka di tempat masing-masing. Okey, itu proses berkempen, dan proses kempen ini berlaku selama 17 ke 15 hari. Pada waktu berkempen inilah kamu kalau tengok dekat tepi-tepi jalan ada bendera-bendera parti-parti, ada bendera warna hijau, bulan warna hijau. Lepas tu ada bendera timbang warna biru. Banyak-banyak. Lepas tu ada bendera mata separuh, bendera roket, macam-macam. Okey, itu adalah calon-calon bendera-bendera parti-parti politik. Okey, dan kamu akan tengok, dan benda ini akan berlaku dekat kawasan-kawasan yang berlaku pilihan raya. Dan bila kamu dapat ini berlaku dekat seluruh Malaysia, bila adanya pilihan raya umum setiap 5 tahun sekali. Benda-benda ni akan pasang dekat tiang lampu, dekat mana macam-macam tempat. Supaya apa? Supaya bendera diorang nampak. Okey, supaya ianya akan menarik rakyat untuk banyak je bendera dekat kawasan sini. Okey, untuk menarik rakyat untuk mengundi mereka, calon-calon atau parti-parti yang bertanding. Itulah proses berkempen. Okey, so semasa lepas proses berkempen ini berlaku, di situlah di mana pada masa yang sama SPRM akan mula merancang tarikh bila paling sesuai untuk kita adakan pilihan raya. Okey, SPR kena pastikan tarikh tersebut sangat sesuai. Tak hujan, tempat sesuai, hari-hari yang bekerja ke, hari tidak bekerja ke. Semua perlu ditetapkan oleh SPR. SPR akan pastikan tarikh hari pengundian itu sesuai untuk semua rakyat turun mengundi. Okey, rakyat-rakyat yang mendaftar lah. Okey, dan bila dah berbincang pada peringkat SPR, mereka dah setuju dan akhirnya mereka akan mengumumkan tarikh pengundian dan juga tempat undi dan tempat kira undi. Maksudnya lazimnya tempat mengundi ni mereka akan buat dekat tempat-tempat yang menjadi tumpuan masyarakat, sekolah, balai raya. Okey, kat mana tempat-tempat yang menjadi tumpuan masyarakat untuk yang boleh masyarakat pergi, tempat-tempat yang terbuka. Okey, dan sekolah-sekolah inilah yang akan dikosongkan dan SPR akan jadikan tempat ini, mereka akan ubah suai sikit, mereka akan letak bilik ini untuk mengundi, bilik ini untuk letak barang. Dia akan set up tempat-tempat pusat pengundian ini supaya memudahkan orang-orang untuk datang mengundi. Okey, dan mereka juga akan buat satu tempat untuk mengira undi. Okey, bila dah ada proses pengundian, bila dah mengundi selama 1 hari, orang dah beratur panjang, dah mengundi, tangan semua dah kena dawat biru dan sebagainya, tibalah di malam itu, SPR akan adakan orang kata pengiraan undi, dan mereka akan tetapkan tempat mengira undi dekat mana. Tempat kira undi dengan tempat pengundian berbeza. Tempat kira undi lazimnya mereka akan buat dekat tempat-tempat yang terbuka macam dewan,
Okey, tempat yang terbuka supaya orang ramai boleh datang untuk tengok pengiraan undi itu dijalankan secara adil dan telus, secara terus. Okey, tak boleh tersembunyi-sembunyi. Okey, so kita dapat tengok satu-satu dikira. Okey, satu dikira. Okey, undi ini, calon ini satu undi, calon itu dua undi, calon ini tiga undi dan sebagainya. Okey, dan bila dah umum tempat kira undi dan tempat pengundian, disitulah kita bergerak kepada hari pengundian. Lazimnya hari pengundian ni kita buat sehari je. Okey, tibalah hari pengundian dah diumumkan. Disitulah rakyat-rakyat akan turun bermula daripada awal pagi. Mereka akan pergi dekat tempat-tempat yang ditetapkan mengikut wilayah, mengikut daerah-daerah sempadan-sempadan pilihan yang ditetapkan. Okey, macam mana nak tahu? Kamu tengok daripada IC kamu. Okey, di mana alamat rumah yang ada dekat IC kamu, di situlah daerah tempat kamu mengundi. Okey, dan dia akan tetapkan, okey, untuk daerah ini tempatnya dekat SMK Abaka contohnya. Kalau tempat ini dekat SMK Taman Medan contohnya. Kamu kena tengok berita dan SPR akan umumkan kat mana tempat-tempat dia, kamu kena tahu. Okey, kalau kawasan kamu dekat mana tempat undi yang sesuai. Okey. So bila ada tiba hari pengundian, di situlah kamu akan datang dan beratur panjang. Okey, di situlah kamu setiap seorang akan masuk dalam bilik pengundian dan akan undi satu persatu. Okey, bila kamu masuk dalam satu bilik tu, kamu akan disediakan satu meja yang ditutup. Okey, orang tak boleh nampak kamu menulis. Okey, so kamu akan dapat kertas undi, satu kertas kecil yang ada dua nama calon. Okey, nama calon yang pertama dengan calon yang kedua. Dan di situlah kamu akan duduk kat meja tu, kamu akan tanda, kamu akan pangkah mana calon yang kamu nak. Calon pertama ke calon kedua. Bila kamu dah pangkah, dah ada proses pemberian kertas undi, kamu pun dah mengundi. Di situlah kamu lipat kamu undi, kamu bawa, kamu masuk dalam tabung pembuangan undi. Okey, tabung pembuangan undi. Dan setiap orang akan buat benda yang sama, masuk dalam tabung. Buat benda yang sama, masuk dalam tabung. Okey, so di situlah tugas pengundi dah selesai. Okey, so bila dah berlautan selama sehari suntuk kita mengundi, orang datang mengundi, di situlah di malam itu bila dah habis proses pengundian, lazimnya proses pengundian ditutup pada pukul 6 contohnya. Okey, so tibalah masa ke langkah yang seterusnya, pengiraan undi. Mereka akan buat kertas-kertas undi dalam tabung undi tu, mereka kelonggokkan di tempat yang terbuka. Di situlah mereka akan buat pengiraan undi secara satu persatu. Okey, di tempat awam terbuka supaya semua orang boleh nampak, tak ada tertutup. Satu-satu dikira. Okey, kalau calon ini dia akan kira lah jumlah calon ini berapa, calon ini berapa. Itu proses pengiraan undi. Bila dah kira, tibalah kepada proses yang terakhir. Okey, bila dah kira, okey, SPR pun dah dapat keputusan, calon ini mendapat undi yang terbanyak. Maksudnya kalau ikut sistem majoriti mudah, calon yang paling banyak undi lah yang dikira sebagai pemenang kepada pilihan raya tersebut. Okey. Dan parti-parti yang mana calon dia banyak dapat kemenangan dalam pilihan raya, parti tersebutlah yang akan diangkat menjadi kerajaan yang seterusnya, yang akan memerintah selama 5 tahun sebelum proses pilihan raya yang akan datang diadakan. Maksudnya kerajaan baru yang dipilih ini, mereka ada masa 5 tahun untuk membuktikan mereka adalah calon yang paling layak yang dipilih oleh rakyat untuk menjaga kebajikan rakyat, untuk melaksanakan dasar-dasar dan juga undang-undang dalam negara kita. Okey, itu adalah bagaimana proses pilihan raya itu berlaku. Daripada proses penetapan tarikh sampailah proses pengumuman keputusan pilihan raya. Okey, itu yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua. Kepentingan pilihan raya. Penting ke untuk kita buat pilihan raya ni? Kalau tak ada pilihan raya tak boleh. Kena ada ke pilihan raya? Kena, wajib. Sebab apa? Yang pertama, sebabkan kita menjalankan pemerintahan demokrasi berparlimen. Kalau kamu lihat video saya yang sebelum ini,
saya ada terangkan, demokrasi berparlimen adalah satu sistem pemerintahan yang berasaskan rakyat. Rakyat yang tentukan apa yang mereka inginkan dalam negara tersebut. Kalau mereka inginkan pemimpin, mereka sendiri yang memilih pemimpin tersebut. Kalau mereka tak suka dengan pemimpin tersebut, mereka ada hak untuk memilih orang lain menjadi pemimpin kepada mereka. Jadi negara kita menjalankan sistem demokrasi. Jadi sudah semestinya kita kena adakan pilihan raya. Rakyat yang akan memilih kerajaan, rakyat yang akan memilih Perdana Menteri, rakyat yang akan memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan tugas menjaga kebajikan rakyat di negara kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sudah menjadi tanggungjawab rakyat. Okey, kau bayangkan kalau contoh kita adakan pilihan raya. Okey, kamu tidak mengundi. Okey, macam mana kamu nak tentukan siapa yang akan jadi pemerintah? Okey, sebab macam saya cakapkan tadi, rakyat yang bertanggungjawab menentukan siapa kerajaan yang kita mahukan. Jadi sudah menjadi tanggungjawab kita. Sama juga yang ketiga, rakyat yang tentukan kerajaan apa yang kita makna. Okey, kalau contoh kerajaan sebelumnya tidak pandai memerintah, okey, menindas hak rakyat, apa yang sepatutnya kita dapat, kerajaan itu tak bagi. Kita ada hak untuk menukar mereka kepada orang yang lebih layak, yang mampu menjaga kebajikan kita pada pilihan raya yang seterusnya. Kita ada hak. Okey, dan hak kita ini akan ditentukan semasa pilihan raya umum setiap 5 tahun. Okey, dan ada beberapa lagi kepentingan, tapi apa yang saya dapatkan sini antara kebersamaan ketiga-tiga kepentingan ini, kau boleh tengok bahawa semuanya berasaskan rakyat. Rakyat yang menentukan siapa pemerintah yang kamu perlu pilih dalam pilihan raya untuk memerintah sesebuah negara, termasuk negara kita Malaysia. Okey, so sampai di situ saja video saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik untuk kita kupaskan, untuk kita bincangkan. Okey, so sampai di sini saja. Okey, Assalamualaikum, dan kita berjumpa lagi. Jangan lupa nama saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, bye.